أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-249. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ja'alahu laka aduwan liyuhishaka bihi ilaihi وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. Dan kitab saya ni ada sedikit kesilapan dari segi tulisan perkataan tu. Jadi yang tepatnya iqbaluka alaihi. Maksudnya sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya kau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya kau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-249 ni masih lagi berkait dengan kalam hikmat yang sebelumnya, iaitu menerusi kalam hikmat yang ke-249 ini. Syekh nak beritahu hikmah-hikmah kesufian yang dapat dilihat di sebalik ketetapan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan itu sebagai musuh bagi manusia. Jadi Syekh Ibn Atha nak membuka rahsia kesufian ini kepada kita ni supaya kita dapat memahami apa antara hikmah-hikmah yang dapat kita dapat lihat di sebalik Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan ini sebagai musuh bagi manusia. Jadi kata Syekh Ibn Atha, Allah Ta'ala memang menjadikan syaitan ini musuh bagi manusia ni. Antara hikmahnya, antara tujuan yang dapat difahami,
yang dapat difahami oleh Syekh Ibn Atta' ni lah, iaitu untuk menjadikan kita ni supaya tidak jinak dengan syaitan itu, tidak mesra dengan syaitan itu, bahkan supaya kita ni menjauhkan diri daripadanya. Sebab apa? Sebab syaitan ni pada nyamuk. Dia pada nyamuk. Dan ia nyamuk comel kau, berat. Ia nyamuk bawah comel. Memang kita terpauk lah. Sebab kakak ni kakak panda. Kakak panda ni dia boleh serba-serbi. Dia memang dia bijak. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan syaitan tu musuh yang akan mengganggu manusia, memusnahkan hidup manusia. Bahkan itu bukan gangguan yang main-main, gangguan yang sungguh-sungguh, yang nekat. Kenapa nekat itu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, syaitan ini memang bersumpah. Sumpah ni nak kabarnya orang yang nekat lah. Dia nak buat benda-benda, bila dia sumpah tu, dia nak kawal azam yang kuat. Rabbi fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, kata Iblis, oleh kerana kau telah sesatkan aku, kau telah selewengkan aku akan halangi jalanmu yang lurus. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahulah di sini ada gaya bahasa pengukuhan, Fabima awaitani la aqudanna lahum. Itu panggil uslub gaya bahasa Arab, panggil ada lebih daripada satu takkid, nak beritahu kenyataan, satu kenyataan yang tegah. Kalau kita kok mana-mana pun aku akan halang. Kalau zaman budak-budak dulu sopoh serani lah. Gitu. Orang nak buat benda-benda tu dia bersopoh. Sopoh, macam-macam sopoh lah. Bunyi zaman budak-budak dulu ada belaka. Nak kabarnya, perkataan itu menunjukkan ketegasan, menunjukkan nekat. Memang dia nekat nak akan sesatkan manusia. Kok mana-mana pun, bahkan semua lubang-lubang yang boleh disesatkan, dia akan masuk belaka. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan mari kok depan, kok belakang, kok kiri, kok kanan. Perkataan ini boleh difahami secara zahir pun boleh. Sebab tidak ada halangan untuk memahami perkataan ini secara zahir. Maksud tu, syaitan tu mari kita, dia serang kok depan pun dia hunggah, kok belakang pun dia hunggah, kok kiri pun dia hunggah, kok kanan pun dia hunggah. Tapi boleh saja difahami secara majaz, secara bahasa kiasan. Yakni syaitan ini dia akan ganggu manusia dalam semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek. Tak kiralah dalam urusan peribadi, urusan rumah tangga, urusan berjiran, urusan berkampung, urusan bernegeri, urusan bernegara, dan macam-macam lagi lah. Dia akan kacau belaka, dia akan masuk belaka. Itu maksudnya. Dan dia nekat, bersumpah untuk lakukan ini. Jadi kata Syekh Ibn Atta', Allah Ta'ala jadikan syaitan ni sebagai musuh. Tujuannya supaya kita ni tak pergi dekat dengan dia lah. Supaya kita ini tahu hakikat bahawa syaitan ni memang musuh kita. Bila kita tahu hakikat itu, berarti kita ni musuh, kita tahu sajalah. Tak ada orang nak pergi dekat dengan musuh. Kita tahu saja musuh, sebut saja musuh. Bila sebut saja musuh, tak ada orang nak pergi dekat. Macam kita tahu orang tu memang memusuhi kita, atau kita berlaku permusuhan antara dua orang ni. Orang ni tak akan pergi dekat, dia tahu dah musuh. Dia akan menjauhkan diri. Dia akan lari. Dia akan hindarkan diri dia. Itu. Jadi Allah Ta'ala, kata Syekh Ibn Atta' ni, Allah Ta'ala sudah menetapkan syaitan tu sebagai musuh yang kita diberitahu tentang perkara tu. Supaya apa? Bila kita tahu kakah ni musuh ni, berarti kita akan jauhkan diri daripadanya lah. Kita akan mengelak daripada dia, jauh diri daripada dia, tak ikut dia lah. Tak akan dekat, tak akan cuba nak mendekatkan diri kepada dia, tak akan cuba. Sebab kita tahu memang dia musuh. Dia akan apa-apa hal pun bila sebut musuh ni, dia tak akan buat baik. Tak ada musuh nak buat baik ke musuh dia tu.
Tak ada. Kecuali musuh tu bodoh lalu. Tapi ada kata kalau dua pihak yang bermusuh ni satu sama lain dia akan buat baik. Kalau dia buat baik pun dia upang. Macam orang mengai gak lah. Takkan kita nak buat baik dengan kita ngai ikan tu, kita tak upang, takkan nak buat baik ke ikan luar tu. Kan nak buat baik ke dia. Kita beri upang tu memang kita nak kerak dia. Itu adab permusuhan gitulah. Tak akan buat baik. Percayalah, musuh mana-mana yang bermusuh ni tak akan buat baik ke musuh dia. Tak akan buat baik. Kalau buat baik tu ada maksud lain. Ada tujuan lain. Macam orang mengai tadi. Tak tahu lah aku ada orang mengai nak buat baik ke ikan aku. Tak tahu. Kalau ada model gitu, kena pergi makan ke ikan. Tapi kita tak nampak begitulah. Nak pergi makan ni buat upang. Upang tu ibarat nak suruh nyambur akhir sekali dalam kuali. Dia nak makan ke dia. Jadi permusuhan pun macam tu lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syaitan ni sebagai musuh dan manusia diberitahu tentang hakikat tu supaya manusia ni tak dekat, berhati-hati, tak pergi dekat ke dia, berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab kerana macam saya sebut tadi tu, syaitan ni dia pandai. Dia pandai, dia bijak. Dia boleh menzahirkan diri dalam pelbagai rupa. Jadi kalau kita tak tahu hakikat ni, kita tak jelas hakikat ni, ada kemungkinan kita akan terpengaruh dengan penampilan baik dia tu, dengan perwatakan molek dia tu, dengan kenyataan zahir molek-molek dia tu. Kita nak cerita satu kisah macam mana kakak ni dia pandai. Dia pandai main. Jadi Syekh Ibn Athaq sesuai dengan apa yang Syekh Ibn Athaq nak khabar kita ni, bahawa syaitan tu musuh, kita tahu musuh, ke mana-mana pun jangan dekat. Sekalipun yang buat baik dengan kita. Sebab yang buat baik tu ada tujuan, ada upang. Jadi ada diriwayatkan, ada kisah orang dulu kala. Kisah ni kita boleh sebut sebagai kisah Israiliyat lah. Tetapi dari segi maknanya tu ada makna-makna yang baik untuk kita renungi. Dan tidak ada percanggahan dengan syaraknya. Kisah dia ni mengenai seseorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang kuat beribadah, banyak beribadah. Suatu ketika dia dapat khabar, dia dapat berita, dia dapat tahu di suatu tempat tu ada segolongan manusia ni yang mempertuhankan, yang menyembah pokok besar. Zaman dulu berlaku benda gini. Ni sembah pokok kerana adalah bukan saja dia sembah pokok tu ada hasil dia dapat. Orang yang sembah benda-benda lain ni jangan anggap saja dia buat benda tu kerana dia ada pengalaman dah. Ada hasil yang dia dapat. Jadi mungkin dia sembah kepada pokok ni adalah natijah-natijah baik yang dia dapat tu. Jadi bila keadaan seperti itu tu sampai berita kepada si Abid ini, ahli ibadah ni, maka dia pun bertekadlah untuk pergi tebang pokok tu. Pokok yang menjadi manusia yang disyirikkan oleh manusia, yang manusia sembah dia tu, dia nak pergi tebang pokok tu. Zaman dulu, kisah zaman dulu. Jadi nak tebang pokok tu. Jadi bila dia pergi dalam perjalanan dia tu, kita tahulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syaitan ni dia internet dia laju. Jenis-jenis perhubungan dia, maklumat dia ni laju. Jadi secara mudahnya syaitan dapat tahulah hasrat orang ni nak pergi kacau tempat dia ni, nak pergi kacau pokok ni. Kerana di sebalik semua tu kita tahulah kenapa manusia sembah tu, kerana ada unsur-unsur kesaitanan lah. Syaitan yang mempengaruhi manusia, yang memperbodohkan manusia kali sembah pokok ni. Jadi bila si Abid dalam perjalanan nak pergi tu, maka syaitan ni datang. Dan dia datang, dia menjelma dalam rupa manusia. Dan kita tahulah bahawa syaitan ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan ke dia, kemampuan untuk menjelma dalam pelbagai rupa. Sebagaimana kemampuan ini diberi juga kepada para malaikat.
Jadi syaitan dan iblis pun dapat juga kelebihan ni. Kelebihan dapat menjelma dalam pelbagai rupa ni. Jadi dia menjelma dalam rupa seseorang, lalu menghalang si Abid ini untuk pergi ke tempat tu. Dia halang dan berlakulah pergelutan. Kalau kita tengok wrestling lah, berlaku balah, tumbuk lah, berlaku tumbuk. Jadi dalam perlawanan itu kalah syaitan. Kerana kawan ni nekat, dia ada niat yang luruh lillahi subhanahu, kerana lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni memang. Jadi syaitan halang pun dalam bentuk tu kalah syaitan, kalah. Tapi ni anak kabarnya buah kita tak nampak ni. Jadi bila Allah syaitan Allah dalam perlawanan tu, kawan ni nak teruskan pergi, tiba-tiba dia main sepelek dia pula. Buah sepelek. Apa sepelek dia? Dia kata si Abid, mu ni ahli ibadah, mu ni suka buat ibadah, sekarang ni boleh tak gini, mu batalkan niatmu tu. Mu ni ahli ibadah, tak ada pitih pula tu, miskin pula tu. Jadi mu suka buat ibadah, tapi disebabkan kerana mu nak cari nafkah, nak cari kerja, nak makan minum, terpaksa engkau hentikan ibadahmu seketika untuk pergi dapatkan rezeki. Jadi ibadahmu terhalang, ibadahmu terganggu, disebabkan kerana mu terpaksa pergi kerja nak dapat rezeki untuk makan minum ni. Tak kira pergi bertanang ke, tapi masa terpaksa habis untuk tujuan tu. Maka kata iblis, apa kata? Mu tak payah susah-susah, aku sponsor kamu. Aku sponsor kamu, tapi dengan syarat mu tak payah teruskanlah niat tu. Tak payah pergi tepang rokok-rokok tu, tapi aku sponsor kamu. Jadi mu boleh buat ibadat dengan baik, tak ada gangguan, tak ada orang boleh ganggu. Ibadah ada sumber. Jadi selama ni terganggu masa untuk dapat rezeki tadi tu, kena kerja, sekarang tak perlu lagi. Jadi engkau ni memang suka buat ibadah, lalu keadaan seperti ini, kau dapat tumpukan sepenuh perhatianmu kepada ibadah. Apa kata macam tu? Jadi terfikir, nampak. Jadi kawan ni nak bagi sponsor ni, kamu dah molek untuk sponsor. Ni nak bagi. Nak bagi sumber ni kewangan lah. Jadi terfikir oleh si Abid ni, ya juga. Ya juga ni. Selama ni aku terganggu nak buat ibadah, nak buat benda ni terganggu sebab apa? Lapar, kena pergi cari makan. Cari makan kena pergi ni, jadilah. Jadi masa habis. Jadi hasrat untuk memperbanyakkan ibadah tergendala, terhalang. Jadi dipikir-pikir, betul sungguh, ya juga. Aku selama ni terhalang ibadah tu kerana masalah rezeki. Sekarang ada orang nak bantu aku. Nak bantu supaya dapat buat ibadah dengan baik. Jadi lintasan itu mempengaruhi dia dan dia setuju. Bagus kok dia. Jadi tak jadi pergi. Bila dia tak jadi pergi dan diteruskan buat ibadah, dan ternyata memang bantuan itu datang. Bila buat ibadah, kata silap dia selok tika bayang dia, ada sumber kewangan. Jadi dengan kewangan itulah dia gunakan untuk membeli keperluan, barang-barang keperluan dia. Jadi tidak perlu habiskan masa lagi untuk bekerja. Tak perlu dia habis masa untuk bekerja, buat ibadah, selok sejadah, selok kain, ada PT. Dia gunakan itu untuk membeli barang-barangan. Cuma benda ni berlaku dalam tempoh yang tidak panjang. Nama saja syaitan. Dia takkan tolong tu. Saya kata tadi, bila sebut musuh, dia takkan tolong. Kalau dia tolong tu, ada tujuan dia. Jadi bila jadi macam tu sampai satu ketika buat ibadah dalam satu tempoh lah, selok tika, tak ada dah sekarang dah. Tak ada yang dijadikan tu, tak ada sekarang dah. Dia pun mula naik angin. Naik angin dah. Macam-macam lah naik angin. Dia dah jadi naik angin dah. Janji nak beri, dah beri sekarang. Dia boleh naik angin. Dia pun meneruskan dia kata, kalau gitu nak kita terbang balik lah. Dia pun nekat ambil kapok, ambil senjata, nak kita terbang balik pokok tu. Dalam perjalanan berlaku semula apa yang telah berlaku sebelum ni. Dihadang oleh syaitan ni. Datang halang. Berlakulah pergelutan.
pada waktu ni orang ni kalah, si Abid ni kalah. Sebab apa? Kok mana? Padahal orang yang sama je. Melawang-lawang dia, setan serupa je. Si Abid Ali Badan ni kalah sebab apa? Kerana rosak niat. Rosak niat. Kalau sebelum ini memang dia tidak ada tujuan lain. Tapi sekarang ni niat aja nak marah. Siapa nak marah? Siapa nak marah itu ni kalah. Dia terlikut. Maka demikianlah saya nak beritahu bahawa macam mana syaitan itu dia memang pandai. Jadi Syekh Ibn Athaq nak beritahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syaitan ni sebagai musuh, dimaklumkan kepada kita supaya kita ini tidak mudah terpengaruh lah. Sebab apa? Sebab kita pandai tadilah. Kalau kita tak tahu hakikat dia musuh ni, mungkin dia boleh nyamur dalam bentuk orang molek. Mendorong kita untuk buat kebaikan dan akhir sekali rupanya lebong kita je. Itu maksudnya. Jadi hikmahnya kenapa syaitan ini dijadikan Allah sebagai musuh supaya kita ni nak dekat ke dia. Sebab apa? Setiap orang yang tahu sesuatu itu musuh, memang dia tak akan suka lah. Dia tak akan pergi dekat dengan benda tu. Dia tak akan pergi dekat dengan benda tu. Dia tak akan apa saja dia akan mengelak lah. Dia akan jauhkan diri. Baik. Tapi kalau kita tengok kisah yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir pun lebih kurang. Macam mana dia ni pandai. Satu ketika Syekh Abdul Qadir ni didatangi oleh syaitan. Syaitan ni dia datang dalam bentuk awang tebal lagi. Lalu keluar suara, bunyi suara lah. Bersuara dia apa dia kata? Kata, wahai Abdul Qadir, dia kata, aku ni Tuhanmu. Aku ni Tuhanmu. Kata. Jadi sekarang aku ni Tuhanmu. Mulai sekarang aku membenarkan kepadamu untuk buat apa saja. Membuat apa saja aku benarkan. Boleh. Maksudnya kalau selama ni mudah oleh tu, mudah oleh ni, sekarang aku benarkan. Boleh buat. Benda-benda yang dilarang sebelum ni boleh buat belaka. Jadi kan dari satu segi tu kan nampak banyak benda dia beri benda kan, beri benda boleh buat. Dulu tak boleh, sekarang boleh buat tak sekarang. Boleh buat tu, boleh buat ni, macam-macam boleh buat. Tapi Syekh Abdul Qadir kata celakamu syaitan. Dia kata dia mencelaka. Syekh Abdul Qadir mencerca lah, mencela syaitan. Mu ni celaka bahasa syaitan. Mu ni tak ada lain, memang syaitan mu ni. Bukan. Jadi ditolak lah. Jadi bila begitu, bila Syekh Abdul Qadir tidak terima apa yang ditawarkan oleh syaitan ni, maksudnya mu ni dah sampai tahap tinggi. Dia kata gini. Dia kata, wahai Abdul Qadir, aku ni Tuhanmu, mu ni sudah sampai tahap tinggi. Sudah sampai tahap tinggi. Maka sekarang ni aku benar kamu lah. Aku benar kamu ni boleh buat apa saja. Kerana muah nak buat benda-benda pun. Apa-apa yang dia larang sebelum ni boleh belaka. Sebab apa? Makammu tinggi dah lalu dah. Tinggi sangat. Bila sampai makam tinggi ni, tak apa dah, bebas dah. Nak buat benda-benda pun tak ada apa. Jadi itu Syekh Abdul kata, mu ni setan. Setan mu ni. Jadi bila setan ni tahu bahawa Syekh Abdul Qadir tahu dia tu setan, dia tak mengalah mudah-mudah. Dia banyak sepelek. Sepelek dia banyak. Macam orang belajar silat agak lah. Rebah pun yang lipat lagi. Sepelek stage 2 lagi. Ni setan ni model itulah. Dia pandai. Jadi bila Syekh Abdul Qadir tahu dia setan, dia sepelek lagi. Dia sepelek pun dia kata. Dia kata, wahai Abdul Qadir, mu ni memang alim sungguh. Mu kenal aku ni sebab mu alim. Kerana kealiman mu selamat daripada godaan aku. Kata syaitan ni, aku telah menggoda manusia. Model-model gini ni, akulah goda sejumlah yang ramai manusia ni. Model yang sama. Model naik makam tinggi, akhir kali boleh buat apa saja. Ni, model gini ni, aku telah sesatkan sejumlah yang ramai. Sejumlah yang ramai telah aku sesatkan dengan cara model ni. Tapi mu ni tak kena. Tak makan sekarang. Tak kena Syekh Abdul Qadir. Sebab apa dia kata? Sebab mu ni aling tak selalu. Sebab ni mu aling. Rupanya
Ibarat kalau rebah kok injar sekali lagi, dan lagi injar stay lagi. Guna kata? Sebab setan ni kata, mu ni selamat daripada godaan aku. Padahal tipu daya yang sama aku telah sesatkan sejumlah ahli-ahli ibadah sebelum ni. Aku telah sesatkan mereka ni dengan cara yang serupa. Tapi mu ni tak boleh nak sesat ni. Sebab mu alim. Jadi Syekh Abdul Qadir pun kata, setan ni dia kata. Dia kata, aku selamat daripada tipu daya ni bukan kerana alim aku, tapi semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia rebah pun hidang tak tunjai lagi. Mu selamat daripada godaan aku. Sebab apa? Kimaling lah. Kalau kita makan tu, boleh tahan aku ni. Boleh tahan aku ni. Terlepas dari tipu daya ni. Kena buat sepelek, stay lagi. Kena sepelek tak setarang, stay lagi. Boleh tahan ni. Terlepas ni. Orang lain berapa ramai kena sesat. Aku ni tak kena. Boleh tahan juga aku ni. Mari buah tu saja je. Makan mata kain lah tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi Syekh dia kata, tepih lagi dia kata, aku selamat ni bukan kerana kealiman aku, tetapi semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan pun temu lagi. Berapok temu lagi lah. Awak tu batu habis mari. Jadi orang tanya Syekh Abdul Qadir, macam mana mu boleh kenal syaitan tu? Mu tak je tengok syaitan. Mu tak pernah tengok syaitan. Apatah lagi syaitan ni tak nampak. Benda tak nampak, tak boleh tengok. Macam mu boleh kenal dia? Yang mu kata, tu syaitan ni. Awak kata gini ni syaitan. Aku kenal dia atas kata-kata dia tu. Apa benda kata-kata dia? Apabila dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itulah aku kenal tu syaitan. Hal tak boleh, dia kata boleh tak sekarang. Tu aku kenal dia dengan tu, buah tu. Bila dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Baru tahu, gini rupanya alamat tanda cara Syekh Abdul Qadir kenal itu adalah mainan setan. Bila dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak kabarnya bahawa kalau kita tak tahu setan ni musuh, sepelek-sepelek ni akan menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita. Macam waktu tadi tu, dia janji nak beri, nak bantu kita, nak usuh supaya aku nak bantumu, nak sebab kebaikan. Kita tak tahu je setan. Bila kita tak tahu, ada kemungkinan kita jadi tawar hati. Kita kata lembut hati. Lembut hati kita akan terpengaruh. Maka Allah Ta'ala kabawawa, Allah Ta'ala menjadikan setan ni musuhmu ke mana-mana pun. Maksudnya, macam dekat dengan dia lah. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia ni tidak mendekatkan diri kepada setan tu. Dan menjauhkan diri daripada tipu daya tu. Satu perkara. Yang kedua pula, kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala menjadikan pada dirimu tu nafsu, menggerakkan nafsu ni, menjadikan dalam dirimu tu ada nafsu-nafsu yang keinginan-keinginannya. Allah Ta'ala jadikan pada diri setiap manusia ni ada keinginan buruk dia tu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini memang mendorong, mengajak, menyuruh manusia kepada keburukan dan kejahatan. Jadi kita ni, kau tengok selapih, Allah, apa ada nafsu? Kau tak ada kan sedap kat kita ni. Tapi Syekh Ibn Atta nak khabar lain. Nak khabar hikmah ilahiyah. Nak beritahu hikmah kebijaksanaan Allah. Sebab tu kita ni kena ada mata dua. Bukan dua belah kiri kanan. Mata luar, mata dalam. Mata luar ni kena tengok hukum. Kena tengok syariat, kena tengok perintah Allah. Mata dalam kena tengok rahsia ketuhanan dia tu, hikmah kejadian dia tu. Dan letaklah dua perkara ni pada tempatnya. Jangan hak dalam tu letak luar, salah. Hak dalam letak luar, hak luar maksud dalam, tak jadi. Jadi maksudnya apa benda? Pandangan syariat ini masalah pandangan yang melihat kepada kejadiannya tentang halal haram, sohbata, boleh tak boleh. Itu pandangan mata kita kena tengok. Sebab musabab. Tapi pandangan batin kita antaranya melihat kepada perbuatan Allah, takdir dia, hikmah dia. Kena tengok dua-dua. Kalau tengok sebelah mata luar saja, mata dalam tak nampak, ia jadi guana. Orang yang tengok mata kasar saja, bila dia berhasil, berjaya mendapat kejayaan, dia akan jadi sombong.
jadi lupa, jadi sombong, jadi ujub, jadi takabur. Tu tanda orang tak ada mata dalam. Dia akan jadi gitu. Kenapa? Kerana dia lupa kepada takdir Allah. Dia lupa kepada pemberian Allah. Dia lupa kepada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia boleh mendekat, dia akan menyombongkan diri. Dia akan bangga diri, sombong diri, cakap pun tak mudah. Tuang cek sangat aja. Oh, cakap. Kamu ibarat bahasa mudahnya lah. Nak kamu cakap sedap lah. Dia akan jadi macam tu. Tapi kalau orang yang pandangan zahir saja, dia akan jadi gitu. Dia akan jadi, kalau dia berjaya, dia akan jadi orang yang sombong, yang bangga diri. Tapi kalau dia gagal, apa yang akan jadi? Orang yang tengok dengan mata zahir saja, tengok sebab musabab, tengok kejadian, kelakuan zahir saja ni, apa yang akan berlaku kalau dia gagal? Dia akan jadi orang yang faras, orang putus asa, orang putus harapan. Dia akan jadi macam tu. Maka perlu ada pandangan batin ini yang melihat rahsia ketuhanan Allah. Tapi pandangan batin ni letak dalam lah. Jangan waktu bit luar. Waktu bit luar ke mana? Ni nak cerita waktu bit luar ni. Zaman Sayyidina Umar, ada orang buat jahat. Ada orang buat jahat, lalu dia kena takak. Dia kena takak, lalu jatuhkan hukum. Maka bila nak jatuh hukum, dia waktu biar dalam, waktu biar luar. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, mu jangan jatuh hukum kata akulah. Aku buat salah ni kerana takdir Allah Ta'ala atas aku ni. Hak dalam dia waktu biar luar. Dia waktu biar luar dah sekarang. Tak payah jatuh hukum atas aku ni. Sebab apa? Apa yang berlaku atas aku ni kan takdir Allah. Kan itu gerak daripada Allah. Ketentuan dia berlaku. Dah nak hukum apa aku ni? Itu tanda. Orang hak dalam, dia waktu baik, luar. Bukan salah barang tu. Salah tempat letak. Tempat letak tu salah. Macam kuah jugalah. Kalau kuah duduk di dalam mangkuk, nak capung nasi, memang tempat dia dah. Tapi kalau tak dalam kocek, beratlah kuah. Salah tempat letak. Ni bahaya. Sebahagian orang kita ni salah tempat letak ni. Ubi kayu memang hidup dalam tanah. Kalau itu bit luar kan ni, dia segak babi lah. Dia segak babi. Ni hak duduk tanah pun dia korek dah sekarang. Nak kau boleh mudah duduk dalam, kena letak dalam. Jangan waktu bit luar. Itu dia. Hak dalam kena tak dalam. Hak luar kena baik luar. Kalau tukar mimbar sekali, jadi pening, punah. Itu maksud saya. Jadi dalam masalah ni, nak balik kepada pandangan yang diajar oleh Syekh Ibn Atta ni, Allah Ta'ala nak beritahu, Syekh Ibn Atta nak khabar kita hikmah. Kita pun tahu manusia ni yang jadi punah jana ni kerana dua sebab besar ni. Kerana pengaruh syaitan dan juga nafsu dia. Tapi kalau kita tak tengok dari segi hikmah kejadian, maka kita akan pandang dengan sebelah mata lah. Sebelah mata pun, Allah, sebab apa ada nafsu ni? Aku ni jadi punah kerana nafsu gini. Kalau tak ada nafsu kan sedap, amang. Tak ada nafsu. Pandangan kita. Kan amang, tak ada nafsu buruk. Kan molek. Dah apa ya ada nafsu-nafsu jahat ni? Jadi Syekh Ibn Atta nak khabar. Bila kita cakap gitu, berarti engkau telah membantah ketetapan Allah. Secara tidak langsung, bila kita kata gitu, secara tidak langsung kita dah bersungguh atas kejadian Allah yang penuh kebijaksanaan, tanpa kita sedar. Jadi Syekh Ibn Atta nak ajar kita jangan sampai begitu. Maka dia kata Allah Ta'ala telah menggerakkan nafsu dalam dirimu itu. Memang Allah Ta'ala, sekalipun nafsu itu disebut dalam Al-Quran ammaratun bisu, memang dia cenderung dia nak buat jahat, mengarah manusia ke buat jahat. Tetapi Tuhan yang menciptakannya tu, dia menciptakannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadi Syekh Ibn Atta nak khabar kita ni, supaya kita ni kalau dari satu segi memang kita lawang nafsu buruk kita, tapi dari segi yang lain kita kena terima hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta semua ni. Jadi kata Syekh Ibn Atta,
Demikian pula Allah tetapkan, yakni menggerakkan nafsu, menjadikan pada diri manusia itu ada nafsu-nafsu buruk. Supaya apa? Supaya bila kita tahu nafsu kita ni memang cenderung pada kejahatan, menarik manusia ke keburukan, berarti kita ni akan berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Dah boleh percaya sangat ni. Dah percaya sangat ni, kayak gini nanti dia mari yang ni dia nak kata apa. Jadi orang tidak akan merasa aman terhadap diri sendiri. Lalu bila tidak aman terhadap diri sendiri, dia akan berpaut kepada Allah. Itu jadi kata Syekh Ibn Athah, Allah Ta'ala menjadikan setan sebagai musuh nafsu dalam dirimu itu. Supaya apa? Supaya engkau sentiasa berpaut kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kerana semua ini diciptakan Allah Ta'ala untuk menguji manusia. Dan kita ini dari satu segi adalah di luar kawalan kita. Maka berpautlah kepada Allah. Bila kita tahu setan ni akan ajak kita ke kejahatan, nafsu kita akan mendorong kepada keburukan, memang kita diciptakan seperti itu, maka pada waktu itu hati kita akan berpautlah kepada yang mencipta dia tu, yang membuat dia tu, yang mengatur semua itu. Itu maksudnya. Jadi hikmah daripada semua kejadian ini supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana sudah sampai syarat ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.